Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan terangkan penyelesaian untuk latih diri 6.1a soalan daripada buku teks KSSM Matematik tingkatan 1. Soalan latih diri 6.1a, soalan yang pertama. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Okey, A. M tambah 1, M tambah 5 sama juga dengan 12. Okey, di sini kita lihat ada satu pemboleh ubah saja, M. Okey, menepati soalan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi satu pemboleh ubah saja M. Kita tengok pula kuasa bagi pemboleh ubah ini. M ni dia tak ada tulis apa-apa di atas ni, jadi kita anggap dia sebagai M kuasa 1. Maka kuasa tertinggi dia adalah 1. Okey, maka M tambah 5 sama juga 12 adalah persamaan linear kerana kuasa tertinggi bagi M adalah 1. Soalan yang kedua, 3P tolak 2 sama juga dengan 7. Okey, P di sini pun kuasa tertingginya adalah 1. Dan bilangan pemboleh ubah juga adalah 1 sahaja. Maka ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah kerana kuasa tertinggi bagi P adalah 1. Seterusnya C, 9X tambah 8Y. Di sini ada dua jenis pemboleh ubah, ada dua pemboleh ubah, iaitu 9X dan juga 8Y. Jadi ini bukanlah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah kerana terdapat dua pemboleh ubah, iaitu X dan juga Y. Okey, tengok soalan D pula. K kuasa 2 tolak 5K sama juga 4. Okey, di sini pun dua pemboleh ubah dan juga K dia pula, dia kuasa tertinggi dia adalah 2 sebab dia kuasa 2 kat sini. Maka bukan, kerana kuasa tertinggi bagi K adalah. Bagi soalan seterusnya untuk latih diri 6.1b. Bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. A. Hasil bahagi suatu nombor dengan 6. Maknanya kita tak tahu apakah nombor itu. Maka kita boleh ganti nombor yang kita tak tahu tu dengan satu huruf. Di sini cikgu mengambil X sebagai pengertiannya. Jadi X bahagikan dengan 6, nilai dia adalah 12. Soalan B. Harga sekilogram ayam ialah RMY. Rosita membeli 5 kg ayam dengan jumlah bayaran RM40. Okey, ringkasannya cikgu tulis di sini 5 kilo ayam dan sekilo harganya adalah RMY. Okey, bayarannya adalah sebanyak RM40. Jadi bila kita tuliskan persamaan, kita hilangkan unit dia dan tanda ringgit ini. 5 darab Y, kita dapat tulis dia sebagai 5Y sama juga dengan 40. Soalan C, perimeter sebuah segi empat tepat dengan panjang 2x cm dan lebar 5 meter ialah 14 meter. Okey, kita ringkaskan. Kita keluarkan maklumat daripada soalan. Maka perimeter segi empat tepat kita dapat 14 meter. Dan kamu kena tahu apakah dia formula untuk perimeter segi empat. Okey, formula dia adalah panjang tambahkan panjang setiap sisi. Okey, ada 4 sisi. Okey, ada panjang dan ada lebar. Jadi panjang ada 2, lebar ada 2. Okey, maksudnya 2 darab panjang tambah 2 darab lebar. Jadi panjang dia adalah 2x cm. Okey, lebarnya diberi 5 meter. Jadi 5 meter ni kena tukar kepada sentimeter. 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Jadi 5 meter bersamaan dengan 500 sentimeter. Okey. Dan perimeter tu adalah 14 meter. Jadi 14 meter tukarkan kepada sentimeter, darabkan dengan 100, kamu akan dapat 1400. Okey, selesaikan dia, kamu akan dapat di sini persamaan 4x tambah 1000 sama juga dengan 1400. Nombor 2, tulis pernyataan atau situasi bagi setiap persamaan yang berikut.
Okey, A, P tolak 1 sama juga dengan 6 dengan keadaan P ialah suatu nombor. Kita boleh tulis sebagai suatu nombor ditolak dengan 1, hasilnya ialah 6. B, X tambah 10 sama juga 78 dengan keadaan X ialah markah ujian Edri. Kita boleh tulis sebagai apabila markah ujian Edri ditambah 10, ia akan menjadi 78 markah. C, 4M sama juga dengan 50 dengan keadaan M ialah jisim sebungkus beras dalam kg. Maka kita boleh tulis sebagai jumlah jisim bagi 4 bungkus beras ialah 50 kg. Seterusnya latih diri 6.1C. Nombor 1, selesaikan persamaan linear yang berikut. 1A, X tolak 10 sama juga dengan 3. Okey, di sini negatif 10, kita kena tukarkan dia, pindahkan dia daripada kiri, pindahkan ke sebelah kanan. Jadi negatif dibawa ke sebelah kanan, dia akan jadi positif. Jadi X sama juga dengan 3 tambah 10. Okey, 3 tambah 10 sama juga dengan 13. Maka X sama juga dengan 13. Okey, B, 4X tolak 1 sama juga dengan 7. Negatif 1 dari kiri bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi tambah 1, positif 1. Okey, maka 4X sama juga dengan 7 tambah 1. 4X sama juga dengan 8. Okey, sekarang kita dapatkan X saja, maka 4 darab X, kita bawakan dia ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Okey, maka X sama juga dengan 8, bahagikan dengan 4, X sama juga dengan 2. Seterusnya, C, X per 6 tambah 3 sama juga dengan 5. Bawakan tambah 3 ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak 3. Maka X per 6 sama juga dengan 5 tolak 3. Dapat 2. Okey, X per 6. 6 ni di sebelah kanan adalah bahagi 6. Jadi bila kita bawa di sebelah kiri dia adalah bahagi 6. Bawa ke sebelah kanan, kita bawa dia akan jadi darab. Kalau di sebelah kiri dia bahagi, bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi darab. Sama juga kalau dia di sebelah kanan adalah bahagi, bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi darab. Okey, maknanya kalau kita pindahkan bahagi ke sebelah, dia akan jadi darab. Maka X sama juga 2 darab 6. X sama juga dengan 12. Okey, soalan D, X tambah 8 per 2 sama juga dengan 9. Okey, 2 ni kita bawa ke sebelah. 2 ni adalah bahagi, bawa ke sebelah, dia akan jadi darab. Jadi 2 darab 9 sama juga 18. So X tambah 8 sama juga dengan 18. Okey, tambah 8 bawa ke sebelah, dia akan jadi tolak 8. Maka X sama juga dengan 10. Soalan E, 3X tambah 2 sama juga dengan 3 kurungan X tambah 2 sama juga dengan 5X. Di sini selalunya pelajar akan buat salah. Sebab dia salah mendarab. Bila kita buka kurungan, kita kena darabkan nombor yang di luar ni, darab dengan setiap sebutan yang ada di dalam kurungan. Maka di sini 3 kena darab dengan X, 3 juga mesti didarab dengan 2. Dia akan jadi 3X tambah 6 sama juga dengan 5X. Okey, kita kumpulkan X di sebelah kiri dan 6 ni bawa ke sebelah kanan. Maka kita dapat 3X tolak 5X sama juga dengan negatif 6. Okey, jadi 3X tolak 5X, kita akan dapat negatif 2X sama juga dengan negatif 6. Dan kita nak dapatkan X sahaja, maka negatif 2 tadi dibawa ke sebelah kanan. Jadi negatif 6 bahagi negatif 2, kita akan dapat X sama juga dengan 3. Sebab negatif bahagi negatif, jawapan dia positif. Okey, F, 2 per 3X tolak 4 sama juga dengan X tambah 1. 2 per 3X sama juga, kita kumpulkan X di sebelah. Okey, maknanya 2 per 3X. Okey, X ni kita bawa dia ke sebelah kiri, dia akan jadi 2 per 3X tolak X sama juga dengan, okey, tolak 4, bawakan dia ke sebelah kanan. So dapat 2 per 3X tolak X sama juga dengan 1 tambah 4. Okey, 2 per 3X tolak X, jawapannya 1 per 3X sama juga dengan 5. Jadi 1 per 3, yang ni 1 per 3, maknanya X tu bahagikan dengan 3. Okey, 3 ni bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi darab. Maka X sama juga dengan 15. Seterusnya, soalan latih diri 6.1D.
Soalan nombor 1. Dalam suatu ujian matematik, Azmah memperoleh 17 markah lebih daripada Yazid, manakala markah Suzana adalah 2 kali markah Yazid. Sekiranya jumlah markah ketiga-tiga orang murid itu ialah 161, berapakah markah Azmah? Keluarkan maklumat daripada soalan, maka kita dapat di sini markah Azmah. Okey. Saya gunakan simbol X di sini, sama juga dengan X. Markah Yazid adalah Y. Okey, Y. Okey, jadi di sini markah Azmah X sama juga Y tambah 17. Okey. Jadi sebab kita nak kira dia dalam X, jadi Y ni kita gantikan dia. Okey, Y sama juga dengan X tolak 17. Okey, maka Suzana pula adalah 2 kali markah Yazid. Jadi Z sama juga dengan 2Y. Okey, Z sama juga dengan 2. Y ni gantikan dengan X tolak 17. 2X tolak 17. Jumlah markah keseluruhan adalah 161. Okey, X tambah Y tambah Z sama juga dengan 161. Gantikan nilai Y dan nilai Z. Okey, Y tadi kita dapat X tolak 17 dan Z adalah 2X tolak 34. Okey, setelah didarabkan nilai inilah 2 darab X, 2 darab negatif 17, dapat 2X tolak 34. Sama juga dengan 161. Seterusnya buka kurungan. Kita akan dapat X tambah X tolak 17 tambah 2X tolak 34 sama juga 161. Okey, kumpulkan yang sebutan X. Jadi kita dapat 4X sama juga dengan 161. Negatif 17 bawa ke sebelah dia akan jadi tambah 17. Tolak bawa ke sebelah akan jadi tambah. Okey, negatif 34 bawa ke sebelah dia akan jadi positif 34. Oleh sebab itu kita dapat X sama juga dengan 53. Okey, soalan yang kedua. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segi empat tepat. Jika perimeter segi empat tepat itu ialah 66 cm, berapakah luas segi empat tepat itu? Okey, perimeter diberi adalah 66 cm. Okey, perimeter tu adalah hasil tambah 2 panjang dan 2 lebar. Jadi 2 darab 2x tambah 1 tambah 2 darab dengan x tambah 5 dapat 66. Maka kita buka kurungan, 2 darabkan dengan 2x dapat 4x. 2 darab dengan 1 dapat 2. Tambah 2 darab x dapat 2x. 2 darab positif 5 dapat 10. Okey, sama juga 66. Jadi 4x tambah 2x dapat 6x. Okey, 66 di sini biarkan. Okey, kita bawa 2 tambah 10 dapat 12. 12 ni tadi bawa ke sebelah dia akan jadi tolak 12. Okey, 66 tolak 12 adalah 54. 6 ni adalah darab di sebelah kiri, bawa ke sebelah kanan dia akan jadi bahagi. Jadi 54 bahagi 6 adalah 9 cm. Jadi luas segi empat tepat formulanya adalah panjang darabkan dengan lebar. Okey, 2x tambah 1 darabkan dengan x tambah 5. Jadi darabkan kedua-duanya ni, maknanya setiap sebutan darabkan dengan setiap sebutan di dalam kurungan. Jadi 2x darab x dapat 2x kuasa 2. 2x tambah 5 dapat 10x. 1 darab x, x. 1 darab 5 tambah 5. Okey, jadi 2x kuasa 2 tambah 10x tambah 5. Okey, gantikan saja x dengan nilai 9. 2 darab 9 kuasa 2 tambah 11 darab 9 tambah 5. Jawapannya adalah 266 cm kuasa 2. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga murid-murid semua dapat faham apa yang cikgu ajar. Okey, terima kasih.